Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel pengajian Cikgu Suzaimah. Hari ini Cikgu akan terangkan tentang panduan menjawab esei 900-3 untuk bahagian C pengajian am. Kehendak peperiksaan bahagian C, calon dikehendaki untuk menulis dua karangan daripada tiga tajuk karangan diberikan iaitu 50 markah, satu karangan menyumbangkan 25 markah. Kehendak peperiksaan bahagian C ialah daripada tajuk Malaysia dan dasar luar berkenaan isu cabaran dan penyelesaian, politik, ekonomi, sosial, keselamatan, alam sekitar, kerjasama antarabangsa. Masa yang diperuntukkan ialah 30 minit untuk dua karangan, jadi 60 minit keseluruhannya. Format penulisan karangan ialah satu perenggan pengenalan, 25 markah, 5 perenggan idea, 70 patah perkataan, untuk setiap satu perenggan, jadi 70 darab 5, 350 patah perkataan. Satu perenggan kesimpulan, 25 patah perkataan. Jumlah karangan ialah 400 patah perkataan maksimum. Seterusnya, teknik menjawab soalan esei dibahagikan kepada yang pertama, pembahagian masa, pembahagian markah, pemilihan soalan atau memahami kehendak soalan, penyediaan rangka karangan, proses menulis esei dan penyemakan bahasa keseluruhan esei. Aspek pembahagian masa, masa yang dicadangkan untuk bahagian C ialah 80 minit. Pembahagian masa untuk satu karangan, analisis soalan merangka karangan 5 minit, proses menulis karangan 30 minit, menyemak karangan 5 minit, masa untuk menulis satu karangan ialah 40 minit. Aspek pembahagian markah, idea ialah 10 markah, 5 idea darab 2 markah jadi 10 markah, huraian atau hujah 10 markah, 5 huraian untuk setiap satu isi, darab dengan 2 markah jadi 50 markah, bahasa 4 markah, format 1 markah, jumlah 25 markah darab 2 esei iaitu 50 markah. Teknik pemarkahan yang pertama dari segi pengenalan, dalam pengenalan perlu ditulis dengan ringkas dan tepat. 2 ayat sudah memadai merangkumi isu dalam karangan, kaitkan dengan fokus soalan. Jangan masukkan sebarang isi kerana tiada markah akan diberi, tiada markah khusus dikira dalam markah format sahaja. Untuk idea, pengenalan idea ditulis dalam perenggan 2, 3, 4, 5 dan 6 iaitu perenggan isi. Masukkan idea di ayat pertama perenggan, maksimal 5 isi sahaja. Satu isi menyumbangkan 2 markah. Ada yang tidak menepati kehendak soalan, skema jawapan, kosong markah. Untuk huraian, markah maksimum huraian ialah 2 markah untuk setiap satu isi. Setiap idea perlu disokong dengan huraian yang mantap dan relevan, sekurang-kurangnya 3 ayat. Hujah yang ada dalam skema jawapan sahaja akan diberi markah. Kaedah pembahagian markah, karangan tetap dibaca walaupun separuh menyeleweng mengikut panduan seperti berikut. Untuk idea yang tepat dan relevan mengikut skema jawapan, maka diberi 2 markah, huraian yang jitu 2 markah, kurang jitu 1 markah, menyeleweng kosong. Untuk idea yang kurang tepat tapi masih relevan, 1 markah. Jika huraian masih menjelaskan idea, 1 markah, menyeleweng kosong markah. Untuk idea dan huraian yang tidak relevan, kosong markah. Untuk penutup, setiap karangan perlu ada penutup ditulis dengan ringkas dan dikehendaki menyimpulkan atau menyatakan pendirian atau rumusan tanpa mengulangi apa-apa yang telah dihuraikan. Tiada markah khusus yang dikira hanya dalam markah format sahaja. Untuk markah bahasa maksimumnya ialah 4 markah. Bagi 8 kesalahan ejaan atau tanda bacaan akan ditolak 1 markah. Bagi 4 kesalahan struktur ayat akan ditolak 1 markah. Markah minimum untuk bahasa ialah 1 markah dengan syarat mesti melebihi 100 patah perkataan. Rincian untuk markah bahasa berdasarkan panjang karangan. Jika panjang karangan kurang daripada 100 patah perkataan, hanya 1 markah akan diberikan. Jika panjang karangan 101 hingga 150 patah perkataan, 2 markah akan diberikan. Jika panjang karangan 151 hingga 250 patah perkataan, 3 markah akan diberikan. Jika panjang karangan melebihi 250 patah perkataan, barulah markah bahasa dapat markah penuh 4 markah. Jika tiada idea langsung, esei itu dikira menyeleweng, maka markah akan diberi 0.1/25. Untuk markah format, markah maksimum ialah 1 markah.
mesti ada pengenalan, isi dan penutup atau kesimpulan barulah dianggap memenuhi format penulisan. Jika jumlah perkataan mestilah tidak lebih daripada 400 patah perkataan. Untuk kesimpulan, hendaklah diambil kira untuk format sekiranya karangan pelajar masih berada dalam lingkungan 400 patah perkataan. Ini merupakan analisis soalan karangan tahun 2013 hingga 2021. Tajuk yang pernah keluar, isu dengan negara, pernah sekali keluar pada tahun 2013. Isu sosial negara pernah 6 kali dah keluar. Isu politik baru 2 kali keluar. Isu ekonomi baru sekali keluar. Isu jenayah sebanyak 5 kali keluar. Isu ancaman atau keganasan 4 kali keluar. Kemiskinan baru sekali. Kebajikan baru sekali. Hubungan luar yang paling banyak lebih kurang 6 kali keluar. PBB baru sekali keluar, pelaburan baru 2 kali keluar, isu teknologi 2 kali keluar, ASEAN 3 kali keluar dan sukan 1 kali keluar. Berikut kita bacakan soalan STPM 2013. Masalah yang dihadapi oleh sesebuah negara berjiran ialah pergerakan rakyat melintasi sempadan tanpa kebenaran yang sah yang seterusnya menimbulkan pelbagai kesan buruk kepada negara penerima. Bincangkan. Format di sini ialah 2 tambah 3 yang mana fokusnya ialah sebab pergerakan. Sebab pergerakan di sini ialah sebab tolakan. Kenapa rakyat melintasi sempadan disebabkan oleh masalah, tolakan daripada masalah yang dihadapi oleh sebuah negara berjiran. So, sebab tolakan bukan sebab tarikan. Seterusnya ialah kesan buruk. Kesalahan calon di sini ialah kurang pengetahuan tentang sebab berlakunya pergerakan yang masukkan. Terdapat juga calon yang memberikan idea sebab tarikan, bukan sebab tolakan. So, itulah yang menjadikan kesalahan calon di situ. So, apa jawapan sepatutnya diberikan ialah sebab pergerakan. Yang pertama ialah sebab kemiskinan. Kesukaran hidup di negara asal menyebabkan terdapat rakyat negara jiran yang berpindah ke negara ini yang dianggap lebih selesa, aman serta banyak pula untuk membasmi kemiskinan. Kehidupan yang lebih selesa mendorong pendatang untuk bergerak masuk ke negara penerima walaupun tanpa kebenaran yang sah. Idea yang kedua untuk sebab pergerakan ialah keselamatan atau pergolakan politik atau peperangan. Kekacauan yang berterusan di negara asal menyebabkan pendatang berpindah keluar dan mencari pertempatan yang baru atau tempat perlindungan. Idea yang ketiga untuk sebab pergerakan ialah kesukaran mendapat pekerjaan. Bilangan rakyat yang ramai di negara asal serta tiada peluang pekerjaan telah mendorong pendatang berpindah. Sebagai pilihan, mereka melintasi sempadan untuk mendapatkan pekerjaan. Fokus yang kedua ialah kesan buruk. Kesan buruk yang pertama ialah ancaman dari segi ekonomi. Pendatang ini akan menguasai beberapa bidang ekonomi yang diceburi oleh penduduk tempatan. Mereka menguasai perniagaan runcit dan pasar-pasar malam, bersaing dengan penduduk tempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Kesan buruk yang kedua ialah peningkatan kadar jenayah. Mereka yang masuk secara tidak sah, sebahagiannya mungkin merupakan bekas penjenayah di negara asal akan melakukan masalah yang sama di negara baru, menjadikan negara penerima sebagai pusat transit pengedaran dadah, senjata api, pemerdagangan manusia yang boleh mencemarkan nama baik negara penerima. Okey, untuk kesan buruk, jika diberikan 2, 3, 2 di sini sudah memadai. Idea lain yang boleh diberikan untuk kesan buruk ialah ancaman kesihatan. Seperti huraiannya, kita boleh beritahu pendatang masuk ke negara ini tanpa pemeriksaan kesihatan. Hal ini akan menyebabkan penyakit berjangkit yang suatu masa dahulu sudah terkawal akan menjadi lebih merebak, lebih berleluasa. Okey, setakat itu saja perkongsian cikgu hari ini. Cikgu mohon untuk kamu like, subscribe dan komen. Cikgu Suzaimah, pengajar Channel, dan boleh tolong like, follow dan komen TikTok cikgu juga. TikTok cikgu Suzaimah Safi. Setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.